sepakat bahawa tidak timbul apa-apa masalah serius berkait dengan Kerajaan Negeri Kedah sepanjang pentadbiran PH. Tidak ada skandal melibatkan saya ataupun Exco maupun pegawai kerajaan sepanjang 2 tahun ini. Tidak ada krisis yang mencetus huru-hara di kalangan rakyat sehingga mengakibatkan Menteri Besar atau kerajaan perlu ditukar. Yang ada hanya kepentingan politik peribadi di luar Kedah yang menjadikan rakyat kita sebagai mangsa. Satu lagi sebab saya bangkitkan perkara ini adalah untuk menyampaikan mesej jelas kepada kerajaan Kedah yang baru. Kami akan memantau setiap satu tindakan dan tingkah laku anda. Rakyat akan memerhati secara terperinci sama ada kerajaan yang akan menggantikan kami nanti akan teruskan projek-projek yang telah mula diusahakan dan pelaburan yang telah diluluskan oleh MITI. Rakyat juga akan memantau sekiranya hutan-hutan simpan Kedah akan menjadi mangsa pembalakan tak terkawal di bawah pentadbiran kerajaan baru. Jangan bersifat pilih kasih dalam pentadbiran kerajaan. Tanggungjawab anda adalah untuk keseluruhan rakyat Kedah. Anggaplah ini satu amaran tegas kepada anda semua. Jangan libatkan rakyat dan perkhidmatan tadbir negeri dengan sepak terjang politik anda. Pada hari ini, sudah hampir 2 bulan negara berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Yang terkini, PKP bersyarat pula dijadualkan berakhir pada 9 Jun 2020. Dalam tempoh beberapa bulan ini, 113 orang mangsa COVID-19 telah meninggal dunia. Dari 6,872 orang yang positif wabak itu, dengan kebanyakannya sudah sembuh. Rakyat sangat terkesan dengan pandemik ini. Tidak cukup dengan ketakutan dijangkiti penyakit, ramai juga yang terputus bekalan makanan dan ada pula yang hilang mata pencarian. Dijangkakan lebih 2 juta orang akan kehilangan kerja, perniagaan akan gulung tikar, ekonomi negara akan kerugian ratusan bilion ringgit. Secara kebetulan pula, umat Islam ketika ini menjalani ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita juga sedang membuat persiapan untuk meraihkan Aidilfitri dalam masa seminggu lagi. Dalam keadaan di mana nyawa rakyat terancam, petugas barisan hadapan bertungkus lumus bertarung nyawa untuk menyelamatkan pesakit, dan ditambah lagi dengan puasa, pihak Perikatan Nasional terus menebuk atap untuk merampas kuasa. Dinyatakan bahawa muslihat ini hendak diselesaikan sebelum 18 Mei 2020. Walhal tarikh itu tiada kena-mengena dengan Kedah. Ianya hanya signifikan di Dewan Rakyat, di mana diusulkan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Itu pun Dewan Rakyat telah tidak membenarkan usul itu dibahas dan diundi pada hari tersebut. Maka tarikh itu tidak sepatutnya berbangkit dalam soal peralihan kuasa Kerajaan Kedah. Mungkinkah juga mereka bersifat gelojoh untuk menjatuhkan Menteri Besar bersatu sebagai hadiah hari jadi Perdana Menteri pada 16 Mei. Tidak ada sekelumit pun timbang rasa kepada rakyat yang teruk menderita akibat COVID-19. Keadaan pasca COVID pula sangat mencemaskan. Negara maju seperti Jerman kini menghadapi kemelesetan ekonomi. Bagaimana pula dengan Kedah? Tidakkah lebih wajar untuk membenarkan Kerajaan PH Kedah teruskan dengan kerja-kerja baik dalam menangani wabak COVID-19 ini, atau membenarkan umat Islam berpuasa dengan aman dan bergembira menanti Hari Raya? Negara mengiktiraf bahawa dari segi jumlah penduduk, Kedah merupakan negeri yang terbaik dalam usaha membendung penularan jangkitan ini. Tahniah dan syabas kami ucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha memerangi COVID-19. Anda adalah wira dan wirawati yang sebenar.
Setelah Kerajaan Pakatan Harapan Persekutuan jatuh kepada kerajaan baru yang secara tidak rasminya digelar Perikatan Nasional, beberapa negeri juga menyaksikan perubahan kerajaan. Terawal, Kerajaan PH Johor telah tumbang apabila adun-adun Parti Pribumi Bersatu Malaysia telah beralih sokongan kepada PN. Jawatan Menteri Besar yang disandang oleh Wakil Bersatu telah dilepaskan kepada UMNO. Di Kedah pula, pada awalnya, saya telah mengambil pendirian untuk mengekalkan kerjasama politik bersama PH Kedah dan meneruskan kerajaan Kedah yang sedia ada. Kepimpinan PAS Kedah telah memberi jaminan kepada saya bahawa mereka juga tidak akan mendesak adun-adun PH untuk melompat ke pihak mereka dan bersetuju bahawa saya terus berkhidmat sebagai Menteri Besar hingga akhir penggal ke-14 ini. Permohonan mereka adalah agar kerajaan PH Kedah tidak memandang mereka semata-mata sebagai pembangkang dan sebaliknya memberikan peruntukan tambahan bagi pusat-pusat khidmat DUN, PAS dan UMNO. Untuk rekod, kerajaan PH Kedah adalah yang pertama menyediakan peruntukan untuk adun-adun pembangkang. Saya sendiri telah mengesyorkan peruntukan tambahan itu dan ianya diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Kedah bagi menyahut permohonan pihak pembangkang itu. Jelas, sifat timbang rasa kami untuk menunaikan permohonan PAS itu tidak langsung diambil kira apabila mereka terus melayan permohonan beberapa adun kerajaan yang berhajat melompat ke pihak mereka. Pergolakan politik kepartian telah menyebabkan dua adun dari PKR meninggalkan parti mereka, sekaligus menyebabkan hilangnya majoriti yang ada pada gabungan Bersatu dan PH. Susulan itu, 4 lagi adun Bersatu juga telah menerima arahan dari Presiden Bersatu untuk lompat kepada PN. Maka dengan itu, pihak lawan kini mempunyai 23 kursi berbanding 13 dari PH, termasuk 2 dari Bersatu. Umum mengetahui bahawa saya mendukung pendirian berprinsip tegas yang dipegang oleh Yang Berhormat Ayahanda Tun Mahathir, iaitu untuk menolak sebarang kerjasama dengan UMNO, khususnya kerana golongan kleptokrat masih menguasai parti itu. Oleh kerana PAS bekerjasama dengan UMNO melalui Piagam Muafakat Nasional, maka saya memutuskan untuk tidak menerima pelawaan mereka untuk bersama dalam PN Kedah sambil terus menerajui negeri ini sebagai Menteri Besar. Lebih baik saya menjadi pembangkang dari menyertai satu gagasan politik yang dicemari dengan banyak skandal bertaraf antarabangsa. Saya juga tidak tergamak untuk mengkhianati mandat yang telah rakyat Kedah berikan kepada PH pada PRU 14, dari hidup melutut biar mati berdiri. Seorang Menteri Besar harus meletak jawatan sekiranya terbukti kehilangan kepercayaan majoriti di kalangan adun. Namun dalam percaturan politik terkini, saya dimaklumkan bahawa tiada satu pun adun-adun Bersatu maupun PKR yang meninggalkan PH menyatakan bahawa wujud apa-apa masalah yang telah saya cetuskan sehingga menyebabkan mereka hilang kepercayaan kepada saya. Yang mereka menjawab apabila ditanya alasan di sebalik kehilangan kepercayaan itu adalah bahawa mereka telah mendapat arahan dari atas. Siapa yang dimaksudkan? Umum juga mengetahui bahawa saya mencabar jawatan Presiden yang disandang oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin di dalam pemilihan Parti Bersatu. Selain itu, atas prinsip yang saya sebutkan tadi, Tun Mahathir pula telah mengfailkan usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin di Dewan Rakyat. Tentunya dua tindakan kami inilah penyebab kenapa saya hendak dijatuhkan daripada jawatan Menteri Besar Kedah. Malah jelas sekali bahawa Muhyiddin telah membelakangi Bersatu untuk memihak kepada PAS dalam soal pelantikan Menteri Besar Kedah. Inilah kali kedua beliau lakukan begitu setelah menyebabkan jawatan Menteri Besar Johor
dilepaskan oleh Bersatu dan diserahkan bulat-bulat kepada UMNO. Sebenarnya jawatan Ketua Menteri Melaka juga dijanjikan oleh beliau untuk adun anak muda Bersatu. Tapi semua itu janji-janji kosong sahaja apabila adun Bersatu Melaka hilang arah ke sana ke sini dan akhirnya jawatan tertinggi kerajaan Melaka itu diserahkan juga kepada UMNO. Apa pula nasib Menteri Besar Perak? Dengan 6 orang exco dari UMNO, tentunya jawatan Menteri Besar itu juga dituntut oleh UMNO. Dan MB Perak pula dalam keadaan nyawa-nyawa ikan menanti masa untuk rebah saja. Perkara yang sama telah saya alami pada tahun 2016. Kerana tidak puas hati dengan kritikan saya terhadap Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Razak, kerana pellibatannya dalam begitu banyak kes penyelewengan dan rasuah berkaitan 1MDB dan sebagainya, maka saya telah dipaksa undur apabila adun-adun BN diarah menarik sokongan daripada saya. Ketika itu, hanya saya seorang yang digulingkan, manakala BN terus kekal sebagai kerajaan. Kali ini pula, bukan hanya saya saja, tetapi seluruh kerajaan PH Kedah dijatuhkan. Yang menerima tamparan sebenar ialah rakyat Kedah yang telah memilih Pakatan Harapan untuk menggantikan Barisan Nasional pada PRU 14 tahun 2018 dulu. Kini yang menang menjadi pembangkang dan yang kalah jadi kerajaan. Itulah yang dimaksudkan sebagai kerajaan pintu belakang atau tebuk atap. Dan walaupun arahan untuk menjatuhkan saya di Kedah datangnya dari Presiden Bersatu melalui Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tetapi protagonis sebenar masih orang yang sama dengan dulu, iaitu Datuk Seri Najib Razak. Tujuannya tidak lain tidak bukan semata-mata untuk melepaskan dirinya dari tuduhan pecah amanah 1MDB, SRC International dan banyak lagi skandal-skandal mega yang mencemar nama baik Malaysia di pesada dunia. Lihat saja apa sudah jadi kepada kes pengubahan wang haram yang melibatkan anak Rosmah Mansor, iaitu Reza Aziz, yang dilepaskan tanpa dibebaskan daripada pendakwaan jenayah itu. Mungkin pelepasan itu merupakan satu petanda kepada kes-kes jenayah yang dihadapi oleh Najib, Rosmah, Datuk Seri Zaid Hamidi dan pihak-pihak tertuduh lain dari UMNO. Kita tunggu dan lihat. Hanya dengan satu kes di mana anak Rosmah dilepaskan, satu dunia sudah tahu apabila media melaporkan secara meluas. Malaysia kembali terkenal seantero dunia antara pihak yang PH tumbangkan dalam PRU 14 dulu. Kini mereka kembali berkuasa apabila Muhyiddin buka pintu seluas-luasnya kerana mempertahankan kerusi empuk jawatan Perdana Menteri itu. Itulah nasib negara kita sekarang. Saya meredai dengan keadaan ini dan dengan rela hati bersedia melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar. Apa juga perkembangan politik yang mungkin atau tidak berlaku di peringkat persekutuan, saya dan rakan-rakan PH serta Yang Berhormat Datuk Wira IR Amiruddin Hamzah bertekad untuk bergerak sebagai pembangkang sehingga Dewan Undangan Negeri Kedah dibubar selewat-lewatnya pada bulan Mei 2023. Kami tidak akan melayan mana-mana pihak dari kalangan adun-adun yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat Kedah yang tiba-tiba hendak balik ke pangkuan kami. Kekallah mereka di sana bersama rakan-rakan subahat mereka. Tiada maaf bagimu. Dan kekallah kami bersama rakan-rakan seperjuangan Pakatan Harapan yang telah menewaskan BN dulu. Sejujurnya saya menyatakan bahawa saya dan seluruh kerajaan Pakatan Harapan melaksanakan tugas dan tanggungjawab semata-mata untuk negeri yang kami sayangi dan rakyat yang kami sanjungi. Tidak ada kepentingan peribadi yang diberikan pertimbangan mengatasi rakyat. Saya ketika ini ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua anggota Exco Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah yang telah menjalankan tugas dengan cemerlang sekali. Tolak 3 orang. Lain-lain ni memang cemerlang.
Yang 3 orang lagi khianat. Saya harap masa depan mereka terus cerah dalam apa juga keadaan sekalipun. Dan kami telah berjanji untuk terus bersama sampailah ke PRU 15 insyaAllah dan seterusnya. Saya ingin mengucapkan seikhlas-ikhlas terima kasih kerana pegawai dan kaki tangan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan di Kedah yang telah memberikan kerjasama yang amat baik dalam merealisasikan dasar dan pendekatan kami. Terima kasih khas saya tujukan kepada seluruh rakyat Kedah yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk membentuk kerajaan baru pada tahun 2018 dan menerima hala tuju dan cara pentadbiran PH. Dengan penuh hormat dan takzim, saya ingin menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada Kebawah Duli Yang Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Sultan Negeri Kedah Darul Aman yang sentiasa memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada saya pada bila-bila masa saya memerlukannya. Sesungguhnya rakyat dan saya bertuah kerana berada di bawah naungan tuanku yang sentiasa prihatin dan mengambil berat tentang keadaan rakyat baginda. Pagi ini, saya telah sembah maklum kepada Kebawah Duli Yang Mulia Tuanku Sultan bahawa atas sebab saya telah kehilangan kepercayaan majoriti di kalangan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, maka dengan ini saya melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman berkuat kuasa serta-merta. Saya doakan mudah-mudahan Allah SWT terus mengekalkan keamanan dan memakmurkan negeri dan rakyat Kedah dengan penuh keberkatan, keredaan dan kerahmatan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.